Ada komponen dalam Masjid Tengkera. Yang pertama adalah mihrab Masjid Tengkera. Mihrab ni adalah sering disalah anggap sebagai mimbar, namun pada hakikatnya mimbar ni merupakan tempat untuk khatib menyampaikan khutbahnya. Manakala mimbar pula adalah kawasan atau tempat untuk imam mengetuai solat. Di sebelah kiri ni adalah bahagian sisi mihrab Masjid Tengkera dan bahagian hadapan mihrab Masjid Tengkera. Pada mihrab Masjid Tengkera ni terdapat dua jenis motif, iaitu motif bunga teratai. Bunga ini boleh dilihat dalam bentuk tunggal tanpa sebarang daun. Pada kebiasaannya, rumah ibadat Cina yang dibangunkan di kawasan bukit seringkali diukir hiasan-hiasan tertentu pada dinding dan lelangit bangunan. Di sebelahnya adalah foto 16 iaitu gambar di dalam motif teratai di bahagian siling mihrab Masjid Tengkera. Yang kedua adalah motif kosmos iaitu roda. Motif pada siling mihrab ini melambangkan roda dalam agama Buddha. Terdapat 8 garisan kuning yang dianggap sebagai 8 prinsip kitaran hidup manusia. 8 jejaring ini mewakili roda daripada agama Buddha dan 8 fahaman tersebut ialah pemikiran yang baik, fahaman yang baik, percakapan yang baik, perbuatan, usaha, menjalani kehidupan yang baik dan meditasi yang betul. Di sebelahnya pula adalah foto 17 di mana motif roda pada bahagian siling mihrab Masjid Tengkera yang dapat kita lihat. Okey, seterusnya. Baiklah, kita sambung yang kedua iaitu mimbar Masjid Tengkera. Yang pertama, A iaitu motif bunga, bunga teratai, bunga pelam, bunga peoni. Seperti gambar yang terlihat dalam slide, foto 18, bunga pelam di mimbar Masjid Tengkera. Foto 19, bunga peoni di tapak mimbar. Foto 20, mahkota teratai di mimbar Masjid Tengkera. B, motif haiwan, katak, sisik naga dan tapir. Foto 21, motif katak di mimbar Masjid Tengkera. Foto 22, sisik naga di puncak mimbar Masjid Tengkera. Foto 23, tapir di sisi mimbar Masjid Tengkera. C iaitu motif kosmos, teratai, belas teja atau pasu, bekas buahan. Foto 24, mahkota atap mimbar Masjid Tengkera. Foto 25, motif pasu di mimbar Masjid Tengkera. Foto 26, bekas buahan di mimbar Masjid Tengkera. Buah yang terdapat di dalam bekas buahan itu ialah pisang dan buah pis. D iaitu motif geometri, flag dan geometri. Foto 27, motif flag di sisi mimbar Masjid Tengkera. Foto 28, motif geometri di sisi mimbar Masjid Tengkera. E, motif fenomena, tanglong. Foto 29, motif tanglong di sisi mimbar Masjid Tengkera. Okay, seterusnya ialah pelam bangunan Masjid Tengkera. Pelam bangunan Masjid Tengkera 1728 Melaka. Pandangan hadapan bangunan Masjid Tengkera 1728 Melaka. Pelan bukaan masjid berbentuk segi empat seperti masjid-masjid lain di Melaka. Bumbung masjid ini direka bentuk bertingkat-tingkat sebanyak 3 lapisan. Pada asalnya bangunan masjid ini didirikan hanya berasaskan kayu dan atap yang diperbuat daripada daun nipah. Tiada pula daripada kayu berlian atau ulin yang didatangkan dari Kalimantan Indonesia. Masjid ini telah diperbaiki sebanyak 2 kali iaitu pada tahun 1890 Masihi dan 1910 Masihi. Kesimpulannya, jelaslah membuktikan bahawa komponen di setiap kawasan masjid ini dapat dilihat jelas mengenai motif dan ornamentasi pembinaan Masjid Tengkera ini. Kebanyakannya bermotifkan Cina yang menggambarkan maksud dan erti yang tertentu di setiap motif yang dihasilkan mengikut falsafah dan budaya Cina. 6 motif utama iaitu motif bunga, haiwan, buah, geometri, kosmos dan fenomena yang menjadi asas utama kepada kajian masjid ini. Oleh itu kami berharap agar kajian ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat pada masa hadapan. Okey, terima kasih. Pada bulan berapa? Bulan 3?
Kejap, Dek Doktor ada lagi. kat sini saya akan membentangkan video untuk kita lihat lebih jelas pemandangan di Masjid Tengkera. Sekejap. Sekejap. Sekejap boleh? Boleh saya Amirul, boleh sekejap? Boleh. Boleh sir. Okay, apa yang saya nak ceritakan di sini ialah semasa pembentangan tadi, you all kena berfikirlah Jadi dalam konteks reka bentuk dia, teknologi dia, tradisional dia. Jadi dalam konteks reka bentuk tradisional yang apa mata pelajaran kita ni, kita dah nampak banyak reka bentuk teknologi daripada campuran Cina, India, macam-macam ada pengaruh. Jadi apa yang saya nak beritahu di sini ialah masyarakat dahulu, abad dahulu saling bantu-membantu, saling bertukar-tukar fikiran. Nampak keakraban dia membagi sumbangan kepada seni bina di tanah Melayu kita ni. Jadi kata lainnya banyak lagi benda yang kita boleh kongsi dan mungkin pada masa hadapan kita boleh create boleh kongsi satu lagi macam mana orang dahulu berkongsi ilmu. Jadi hari ini mungkin dalam reka bentuk teknologi, teknologi serba canggih gunakan internet dan sebagainya, mungkin you boleh cipta reka bentuk moden untuk dibuat kajian oleh anak cucu awak nanti. Jadi kata lainnya, hari ini kita belajar sebagai bukti pada generasi akan datang tentang kejayaan-kejayaan kita pada masa hari ini untuk dijadi bahan rujukan pada mungkin 1000 tahun, mungkin 100 tahun akan datang. Okey. Boleh teruskan lagi? Boleh teruskan. Okey. Okey sir, sekian terima kasih sir daripada kumpulan kami sir. Bulan berapa ni? Bulan 3. Bulan 3 sir. Bulan 3 lebih mencabar lagi, lebih kreatif lagi.
Mungkin kumpulan-kumpulan lain lebih lagi lah. Ada lagi kumpulan nak